Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar saudara semua? Saya mengharapkan you can see now all the comment. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun? Doa saya agar anda sihat walafiat ya. Begitu juga dengan siapa yang kedua, Robiah Haji Roslan. Apa khabar puan? Doa saya agar anda bahagia. Empat tulang kering. Apa khabar saudara? Empat tulang kering ni dia muncul. Zal, saya tengah live Zal. Saya minta maaf. Nanti I'll call you back. Okay. Aduhai. Ya, Puan Zainab minta maaf ada orang call masuk. Biasalah tu. Pendekar Mata Satu, Saudara Syah Ibrahim, Rosnah, Muhammad Razi, apa khabar Saudara Abu Nem, Haji Azhar Abdul Manaf, apa khabar Tuan Haji? Doa saya anda sihat dalam keadaan begini, jaga kesihatan ya, Puan Hamidah. Begitu juga dengan Saudara Ibrahim Jusuh, Raja Juma, apa khabar je? Moga bahagia di samping sedia, nampak gambar sedia sebelah tu. Hai. Saudara Abu Samah, saudara Seven Wahab. Oh, ada 7 Wahab. Seven Wahab bro. Paipon malam ni janganlah kita kontroversi sangat sebab seluruh negara bersedih saudara. Kita berduka saudara. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru dah Syarul. Mudah-mudahan sihat. Sana hujan tak? Saudara Kamal Awang, saudara Rosli Kudin. Begitu juga dengan Puan Rasyadah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi penerangan ataupun pencerahan apa yang berlaku pada negara kita saat ini, khususnya berhubung dengan COVID-19. Ini laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Rio. Apa khabar saudara Rio? Saudara Rio dari Universiti Melaya. Terima kasih saudara Rio kerana setiap hari menghantar kiriman kepada saya. Menurut saudara Rio, hari ini iaitu tanggal 22, hari Rabu 22 Disember. Tinggal 8 hari aja lagi saudara. Saya mengira hari untuk kita mengakhiri tahun penuh. Ada yang ceria, ada yang keduka saudara ya. Bagi saya tahun kedukaan, tahun 2021. Dan ini merupakan hari yang ke-643. Bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona. Menurut saudara Rio, hari ini jumlah jangkitan wabak virus corona sudah meningkat lagi. Sebab semalam 3,140. 3 hari dulu cuma 2,589. Semalam dia meningkat 3,140 dan hari ini terus meningkat kepada 3,519. Jadi dalam musim-musim hujan ini selalunya memanglah wabak virus corona ini mudah merebak. Jadi kepada saudara, berhati-hati, pastikan kita menjaga kesihatan kita, jaga kebersihan kita. Kalau tiada keperluan, tak perlulah kita keluar rumah. Dan bagi mereka yang terkesan oleh banjir, yang mengandung air apa semua tu, kalau balik ke pusat penempatan sementara tu, pastikan jaga kebersihan dan tutup pelitup dan jaga penjarakan sosial. Saudara Raja Rohaizat, saudara Kamal Zaman. Saya cuma ingin mengingatkan teman-teman kerana malang tak berbau saudara. Kerana hari ini jumlahnya 3,519 dan mengikut kiraan saya untuk hari ini ya, hari yang ke-22 dalam bulan Disember, jumlah jangkitan adalah 95,421 yang terkumpul sepanjang bulan ini saudara. Berhati-hati saudara, jaga kebersihan, jaga diri kita. Kitalah yang menjaga diri kita dan keluarga kita saudara. Baik, usai pencerahan sedikit tentang virus corona, seperti biasa saya harus mewawarkan keadaan virus corona. E-commerce. E-commerce ni tak panjang saudara. Jadi kalau saudara ada produk, sila hubungi Al Azhar di talian 0113304141. Bagi mereka yang tak terkesan, bolehlah memesan bakur, itu setangi wangian untuk kita bakar supaya rumah kita harum mewangi.
Ingat saudara, kalau bilik kita, rumah kita aromanya wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara, juga Al-Azhar ada parfumnya. Saya pakai parfum Amir Al-Hud, memang wangi. Wanginya memang tahanlah 2-3 hari. Dan kata Azhar, buy one free one, beli satu dapat satu percuma untuk pasangan. Juga anda boleh berpesan lah kalau anda karenang tok, dan juga baulu berdal, jadi anda kena pesan lebih awal, kerana nak buatnya tu 2-3 hari juga, memang mengambil masa saudara ya. Dan kalau tak dapat dengan Azhar, jangan lupa Siti Farehah 017-711-4300. Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi di Kizinis 012-357-5703. Buah-buahan akan sampai ke rumah anda, harganya di bawah pasaran. Buah-buahan seperti kiwi, anggur, cherry, apple, lye dan sebagainya. Saudara, usai kita punya e-commerce. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memberitahu ada perkabaran duka. Al-Fatihah kita ucapkan kepada keluarga sahabat kita, pejuang di Johor, iaitu mantan Menteri Besar Johor Muhammad Datuk Haji Osman Sapian, yang telah pun dijemput untuk kembali ke pangkuan ilahi pada jam 11.45 malam semalam. Dan kepada keluarganya kita mengucapkan balasungkawa, kesedihan. Kita juga turut merasai kehilangan. Walaupun beliau dari parti bersatu, tapi itu soal politik, soal lain. Sebab kemanusiaan, insaniah, kita harus ingat bahawa saudara, persaudaraan sama Islam itu melewati, tidak ada batas. Boleh macam-macam aliran pemikiran politik, tetapi ukhuwah sebagai insaniah sama umat Islam harus diperteguhkan. Bersamalah kita menghadiahkan surah Al-Fatihah. Kita bacakan untuk Allahyarham Datuk Haji Osman Sapian yang telah pun kembali ke pangkuan ilahi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, yang hidup itu pertunangannya adalah kematian. Sering saya ingatkan kepada saudara, jadi kita dalam sepanjang kita kehidupan ini berusahalah untuk mencari pahala bekalan kita di sana nanti. Soal perselisihan dari segi politik itu soal lain saudara. Janganlah kerana politik kita berpisah sama insaniah. Saya sebab tu dari dulu pegangan saya, sama ada saudara daripada parti UMNO, daripada parti PAS, sama ada daripada parti PKR ataupun daripada PBM, dari segi politik kita balun-membalun, tapi sebagai sahabat kita harus terus. Saya ramai juga kawan-kawan saya dalam parti PBM, dalam parti PAS, begitu juga dalam parti PKR, Parti Keadilan, dan of course tentulah seluruh untuk UMNO. Jadi saudara kena tahu membezakan antara pegangan kita dengan unjuran politik. Baik saudara, kita masuk tazkirah singkat sedikit, iaitu apabila kita menganggap bahawa solat itu sebagai kewajipan, maka kita seringkali akan melakukannya secara terburu-buru dan kita sebenarnya tidak akan dapat menikmati hadirnya kita di sisi Allah SWT saat kita mengerjakan solat. Jadi sepatutnya kita anggaplah waktu kita solat itu adalah satu pertemuan antara kita dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, kita meminta, kita hamba yang terlalu kerdil, saudara, yang terlalu hina di mata Allah sebenarnya kita ni. Jadi kita mohon keampunan, kita bertaubat, dan sepanjang kehidupan ini pohonlah kebahagiaan, saudara. Jadi anggaplah kita waktu kita solat itu saat kita bertemu dengan kekasih kita. Jangan buat lakukan solat itu bertusta cepat-cepat. Sebab lagi lama kita sujud. Kerana saya ada membaca tulisan bijak pandai di agama, dia kata saat kita sujud, saat kita rokok, saat kita sujud, waktu itulah dosa-dosa kita berguguran, dan malaikat akan mencatatkannya.
Bayangkanlah saudara, saat kita sujud, kita menggalas kepala kita, lalu kita berbisik. Kita berbisik, "Ya Allah, ampunlah dosaku, ampunlah dosa keluargaku. Berilah aku kehidupan yang bahagia di dunia ini." Jadi saudara, waktu kita solat itu, jangan sesekali saudara lakukan secara terburu-buru. Anggaplah ini pertemuan yang kita nanti-nantikan. Apabila mendengar azan, hayya 'alas solah, maka segera kita melakukan solat. Hayya 'alal falah, itu kita mencari kebahagiaan. Ingat saudara, saya mendoakan agar saudara bahagia, sentiasa mengingati bahawa kita juga akan ke sana nanti. Saudara, baik. Usai tazkirah yang pendek. Saya dah beritahu saya bukan ustaz, saudara. Saya cuma bila saya baca, saya cuba hafal, saya faham untuk kita berkongsi bersama, saudara. Dan ini adalah culipan sahabat saya, Saudara Hibil Hassan, tentang mutiara kata. Menurut kata Saudara Hibil, menyembunyikan fikiran buruk di hati anda tetap akan terpancar wajah yang suram, meskipun kita tidak mengucapkannya. Ini kata-kata ataupun kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Saudara Hibil, Cikgu Hibil. Jadi bila kita menyembunyikan fikiran yang buruk itu, dia akan terpancar juga pada wajah kita. Kalau kita tenang, kita tentram, insya-Allah tak ada masalah, saudara. Jadi oleh itu sentiasalah kita menyimpan dalam hati kita niat, hasrat yang baik supaya wajah kita sentiasa ceria, saudara. Baik, saudara, permulaan kita seperti biasa. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000. Saya mendapat perkabaran tadi bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa ada ruang untuk mendapatkan moratorium daripada bank, saudara. Cuma bab kumpulan simpanan pekerja RM10,000 ini sepi. Saya tak tahu macam mana. Bagaimanapun saya harus menyuarakan itu kehendak teman-teman, kehendak warga. Bagaimanapun kita juga berpesan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ini pesanan, saudara, ya, jangan kita lupa. Aduhai, seluar ni pun zip jatuh, asyik jatuh, saudara. Aduhai. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, amarah rakyat kian semarak. Apa yang saya maksudkan begitu? Kita santuni dulu. Kita santuni pantun Pak Nazil yang saban hari, walaupun beliau berada di Perlis, sentiasa mengirimkan pantun untuk kita, saudara Bandi, dah macam Karam Singh pula. Saya lebih suka pantun Pak Nazir dan teman saya, saudara Nordin Malik, kerana inilah cara orang Melayu kita menyindir melalui pantun. Kita tidak melakukan melontarkan kata-kata yang begitu serakah. Kata Pak Nazir, jangan lupa, saudara, Pak Nazir ada menerbitkan buku dia, saudara boleh layari di laman maya Nazil Hashim Muhammad. Nazil, bukan Nazir. Nazil Hashim Muhammad, banyak buku-bukunya yang boleh saudara langgan. Kata Pak Nazir, Pak Derus memesan laksa sepinggan di warung Pak Jabar. Demi terus hendak berkuasa, berdalih enggan, parlimen dibubar. Ini Pak Nazir menegur pimpinan. Janganlah kerana hendakkan kuasa maka berdalih-dalih, akhirnya parlimen tak mahu dibubarkan. Ini pandangan orang lama macam saya ni. Kita, ruangan ini adalah ruangan pencerahan dan beri pandangan dan pendapat. Kemudian kata Pak Nazir lagi, bersama rakan ke Gunung Rapat, Bang Andak turut pergi. Memang bukan semuanya dapat. Kalah tidak, semuanya rugi. Ini beliau menyantuni erti demokrasi. Kalah tidak semuanya kita rugi, dan menang tidak semuanya kita dapat. Dalam prinsip demokrasi, yang menang harus tidak menindas pihak yang kalah, dan yang kalah mesti mengiktiraf pihak yang menang. Saya juga ingin mengutarakan pantun daripada sahabat saya, saudara Nordin Malik. Pejuang anak muda dari Perak Tengah. Teruskanlah berjuang, saudara. Semalam, kemarin, dia bersama dengan orang besar-besar istana dan juga pemimpin daripada negeri Perak mengadakan retreat untuk membincangkan tentang untung nasib rakyat. Bagaimana untuk menyelesaikan. Tapi beliau kepakarannya adalah bahagian Tibet. Itu pengajian dan khusus dalam pertanian.
Beliau ingin menggalakkan anak muda supaya bertani moden. Kerana memang pertanian itu sepatutnya sebagai industri bagi kita memastikan kita mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Jangan besok dah tak ada makanan baru cari ubi kayu pula. Ya. Menurut kepada saudara Nordin, masak ikan gulai kari makan di kaki Gunung Tunggal. Konon berjaya 100 hari, datang banjir, buktinya gagal. Jadi beliau menyindir. Apakah pimpinan menteri-menteri dalam kabinet yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri katanya 90% KPI, tapi bila datang banjir ternyata gagal. Itu pandangan beliau. Katanya lagi, cantik sungguh bunga anggerik tumbuh mekar tepi jambatan. Keluarga Malaysia, jangan retorik. Tidak mampu, letaklah jawatan. Dia geram dia tu. Anak muda ni selalunya bahasa-bahasanya agak berterus terang. Sebab dia kata tak usahlah retorik sangat keluarga Malaysia ni. Kalau tak mampu, undur saja. Itu pandangan saudara Nordin Malik. Katanya lagi, tinggi-tinggi pokok kelapa tidak tercapai pokok betik. Adat Malaysia suka lupa, bencana terabai, leka berpolitik. Jadi beliau menzahirkan kebosanannya melihat warga kita asyik saja berpolitik, sedangkan bencana yang mendatang sepatutnya tak payahlah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang retorik dan sebagainya. Santuni rakyat, saudara. Baik, saudara, usai pantun kita masuk sesi gedung ilmu. Saya harus berpesan kerana menyampaikan, menyambungkan ungkapan, kata-kata orang tua kita dahulu dan pemimpin terdahulu yang mengharapkan agar pimpinan hari ini dan pimpinan hari esok mengikut apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu. Kerana kita tak mahu adanya pemimpin yang culas dan sebagainya. Kerana dalam buku terbitan Dewan Bahasa kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, buku ini adalah garapan Saudara Tenas Effendi. Dia kata bahawa pemimpin itu seharusnya tidaklah bersikap sebagai pemimpin basi. Orang tua dulu dia kata kalau dia marah, dia kata, ini pemimpin basi ni. Katanya kalau pemimpin itu pemimpin basi, maka menjadi pemimpin dia basi, perubahan zaman dia tak peduli. Orang ke tengah, dia ke tepi. Orang dah basi, dia tak peduli orang. Kemudian dengan rakyat, dia tak serasi. Ini pemimpin ni, kalau orang tua dulu dia kata pemimpin basi lah ni. Dengan sejawat, benci-membenci. Fikirannya usang dan sempit hati. Fikirannya serabut, usang, tak boleh pakai. Dan hatinya sempit. Jika dijadikan pemimpin, maka banyak yang membenci. Dijadikan tua, bebal menggali. Maka hadirlah bebal, kesal. Dijadikan induk, mata tak jeli. Mata tak jeli ni, mata tak keluar. Dia mata meliau. Kemudian rakyat sengsara, rosaklah negeri. Itu harapan pimpinan akan datang, jangan hadirnya pemimpin basi. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Baik. Usai gedung ilmu, usai pantun, usai tazkirah dan sebagainya, saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting live saya ini dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel yang lain, maka itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, komen dan sebagainya, saya juga tidak bertanggungjawab atas komen-komen anda kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk menilai satu persatu. Jadi sebab itu harus berfikir terlebih dahulu. Jangan ikut ke hati, terus terjah masuk kata macam-macam. Ini bukan budaya kita. Santunilah. Ingat saudara, ini pencerahan politik yang saya kutip daripada apa yang berlaku sepanjang hari ini, semalam, dan juga apa yang dilaporkan oleh media arus perdana dan juga media sosial. Termasuk saya cuba jalinkan hasil daripada pengalaman saya yang terlibat dalam politik, pengalaman saya sebagai seorang jurnalis. Tujuannya tidak lain tak bukan adalah untuk memberi pencerahan saja, bukan untuk mengatur orang ataupun memberi kebencian, tidak sama sekali. Ingat saudara, kita prinsip dalam pencerahan saya ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu, clash. Dan jika saudara menghantar kiriman, nak bertanya, tak bersetuju, boleh, tak ada masalah. Hantar kepada saya akan baca, kalau sesuai kita bincangkan. Dan perbincangan kita
mestilah berpaksi kepada kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan itu dengan penuh harmonis. Ingat saudara tu. Baik saudara, bicara kita malam ini saya bermula nak mengucapkan terima kasih kepada bos toki besar supermarket Maiden. Walaupun supermarketnya di Shah Alam telah dipecahkan oleh katanya Mak Bangla lah daripada Nepal lah, tetapi bagaimanapun bagi mereka yang masuk dalam kedai supermarket itu mengambil barang-barang makanan secara ikhlasnya, dia menyebut kenyataan bahawa dia menghalalkan. Tapi kalau curi barang elektronik apa semua tu, kamu hadapilah tindakan pihak berkuasa. Tapi kalau makanan, OT, apa yang ada dalam supermarket itu, dia kata dia halalkan. Dia nak bagi seorang-seorang pun dia tak ada kemampuan. Terima kasih saudara tuan pemilik Maiden, moga sebab dia kata dia halalkan dunia dan akhirat. Moga rezeki anda bertambah. Dalam musibah ni kadang-kadang untuk mencuci diri kita, insya-Allah. Okay? Kemudian saya rasa agak pelik. Kali ini kita tengok banjir kali ini kita rasa pelik. Sebab dia menerjah air itu di kota raya, di Kuala Lumpur, di Negeri Selangor, di Ulu Langat, di Shah Alam. Sedangkan kali ini kabarnya di Kelantan tak ada pun ada banjir besar. Di Rantau Panjang pun katanya laporan saya dapat adalah banjir kecil saja. Itu pun di kawasan-kawasan yang rendah. Adalah air yang ada sedikit-sedikit. Hujan pun dah 3 hari berturut-turut. Saya seriau juga sebab subuh tadi hujan lebat. Sekitar rumah saya dengan kilat, halilintar, sambung menyambung. Alhamdulillah. Saya merasakan bahawa yang paling penting adalah sistem peparitan kita. Sistem tebatan banjir itu jangan ada tersumbat. Benar, pihak berkuasa yang menjaga empangan air, ada kalanya dia terpaksa melepaskan air itu. Dia terpaksa melepaskan air daripada takungan. Kerana kalau tak ada dilepaskan, khawatir nanti dia akan pecah. Kalau pecah, dia akan mendatangkan musibah yang paling besar, lebih teruk daripada itu lagi. Sebab itu bila saya dapat juga sulipan, katanya di Kuala Kangsar, katanya di Pahang pula, katanya di Ulu Yam, ada dibunyikan siren. Saya nak bagi tahu pada teman-teman, kalau boleh janganlah kita menghantar kiriman yang seolah-olah mau menggambarkan supaya rakyat dalam keadaan ketakutan. Masalah banjir ini bukan main-main, saudara. Kalau dia terjadi, kita harus mengulurkan derma, mengulurkan tenaga, berusaha. Bukan kita main suka-suka, biarlah orang susah hati. Jangan, saudara. Sebab kita punya family kita. Sebab saya mengatakan bahawa soal banjir ini, saya mengharapkan agar pimpinan negara janganlah mengundang amarah rakyat. Jika ada masalah, segeralah ditangani. Sebab saya juga terima kasih kata pihak-pihak pimpinan negara yang sedia untuk mengulurkan bantuan. Itu bantuan khas kewangan 2022 yang ditangguhkan. Tapi cuma yang saya tak sedap hati sangat baca, apabila keluar kenyataan dalam keadaan begini, katanya pembayaran bantuan khas kewangan 2022 akan ditangguhkan bagi penjawat awam yang tidak mendapatkan dos lengkap vaksinasi COVID-19. Balik-balik vaksin lagi. Balik-balik isu itu. Ini yang orang dah susah ni. Jadi tak payahlah fikirkan sangat. Nak cucuk-cucuk lah. Tapi jangan kita menunjukkan bahawa mesti. Nanti saya sendiri ambil 3 dos, ada masalah, saudara. Cuma kadang-kadang masing-masing punya kendak, masing-masing punya pilihan. Jangan pula kerana itu, maka arahan penangguhan bayaran bantuan sebanyak RM700 itu yang terkandung dalam perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Katanya semalam. Itu dikirim pada saya. Saya sejauh benar atau tidak, saya tak tahu. Tapi menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, dia kata hanya pegawai yang tidak mendapatkan suntikan vaksin berkenaan atas sebab kesihatan dan memperoleh pengesahan pengamal perubatan berdaftar dikecualikan daripada arahan terbabit. Jadi beliau menjelaskan penjual awam hanya layak dibayar bantuan kewangan itu jika melengkapkan dos vaksinasi COVID-19. Saya dalam hal-hal begini, saya haraplah pihak berwajib adalah pemikirannya. Jangan kita terlalu rigid, jangan kita terlalu, kadang-kadang rakyat marah lah kadang begitu. Saya
tak sedap hati lah bila baca benda begitu. Dan saya haraplah kalau itu benar, maka Tan Sri kalau boleh tarik baliklah kenyataan tu. Kalau tak benar, sila buat penjelasan. Sebab kadang-kadang saya pun tengok juga media sosial ni, kadang-kadang berita palsu. Saya cuma menyantuni, jika itu benar, saya minta, mohon agar JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, fikirkanlah berkali-kali sebab dalam keadaan rakyat tengah susah. Mereka amat memerlukan bantuan. Menurut laporan daripada Palmerah ni rajin sekarang ni dihantar pada saya. Dia kata terkini Selangor dan Pahang. Dia kata ini laporan yang terkini di Selangor dan Pahang. Itu sehingga petang tadi lah, sekitar jam 4 petang tadi, seramai 34 orang warga kita telah ditemui dan disahkan meninggal dunia akibat bencana banjir. Itu 23 jenazah ditemui di Selangor dan 11 lagi di Pahang. Itu kata Palmerah pada saya. Saya pun turut bersimpati sedih. Kerana kata ni Shah Alam dan Kelang ada 12 orang, Sepang ada 4 mangsa, Ulu Langat 3, Lai-Lai ada 4, Bentung katanya ada 8. Saya tak tahu Bentung kat mana. Di Kuantan ada 2 dan Raub ada 1. Memanglah kalau kita lihat gambaran yang saya tengok, di Raub tu rumah tu dah tak ada, bumbung pun dah hilang. Usahakan kata sampai ke cucur atap, tidak, dengan bumbung-bumbung yang saya nampak kiriman daripada WhatsApp ini. Saya amat terkesan melihat keadaan begitu. Kita harus berdoa pada Allah SWT. Sebagaimana saya lihat teman-teman mengirimkan doa-doa, ya Allah, segerakanlah hentilah bencana ini. Jika ada kesilapan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Duhai bumi, telanlah air dengan segera. Jangan izinkan banjir ini meneruskan keadaan yang boleh mengakibatkan petaka pada warga. Saudara, saya dalam keadaan begitu, saya terima satu kiriman. Ini orang lama, saudara. Beliau adalah merupakan bekas usaha politik dari seorang menteri. Saya tak mau sebutlah menteri mana. Tak baik. Sebab dia tak perlu nak diwawat. Tapi kenali beliau sebagai saudara Muhammad Rafi Ahmad. Beliau merupakan mantan usaha politik pada seorang menteri yang pernah bertugas di beberapa kementerian. Dan kalau dah usaha politik pada menteri itu, besarlah pangkatnya, saudara. Dia kata dia mempertikaikan soal NADMA. Itu NADMA ini adalah National Disaster Management Agency dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, NADMA maksudnya National Disaster Management Agency, atau dalam bahasa Melayu adalah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Jadi kata saudara Muhammad Rafi, nama sedap. Tapi di saat-saat diperlukan, apabila negara dilanda banjir yang begitu membawa musibah yang teruk, ia tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Macam mana saya katakan semalam, NADMA ini diasaskan kesan daripada kita menghadapi banjir besar pada tahun 2014, maka pada tahun 2015, Yang Amat Berhormat Datuk Zaid Ahmedi waktu itu sebagai Timbalan Perdana Menteri mewujudkan NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara. Apa sahaja yang berlaku pada bencana negara yang boleh dilihat sebagai bencana, maka NADMA harus bertanggungjawab. Dan jadi sekarang ni amarah rakyat meledak. Walaupun Yang Berhormat Menteri membuat kenyataan bahawa dia tidak maksud begitu, dia tak maksud begini. Dan hari ini kita melihat pula macam ada saling samat. Semalam saya dah bercakap, jangan sampai kita saling tunding menunding antara satu sama lain. Santuni masalah rakyat, bukan nak tunjuk siapa benar. Dalam keadaan begini, saya semalam dengar juga sidang media yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Memang saya dengar pun tak adalah pula dia nak menyalahkan, dia kata. Tetapi hari ini saya tengok sahabat saya, saudara Norma, menteri daripada UMNO, mula pula nak pertahankan diri. Jadi saya nampak sudah ada mula mewujudkan seolah polemik politik. Tak payahlah. Sebab katanya malam semalam, katanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa ini pengurusi Majlis Keselamatan bagi Negeri Selangor ini diserahkan kepada Yang Amat Perdana Menteri Besar. Itu satu tindakan yang okey, yang baik. Memanglah sebab beliau sebagai Menteri Besar senang, dia kenal. Dia boleh panggil nombor telefon DO, nombor telefon pegawai daerah, semua dalam fingertip dia sebab dia Menteri Besar. Betul lah tu, satu keputusan. Tapi tak perlulah untuk saling jawab-menjawab. Tangani masalah rakyat.
Saya bila tengok adanya birokrasi saling menyalahkan sesama lain sedangkan masalah yang ada tidak diselesaikan, saya marah. Kerana saya melihat bahawa kepentingan rakyat mesti diutamakan. Kita adalah warga keluarga Malaysia yang sentiasa dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tak kisahlah dia daripada keturunan mana pun, dari aliran politik mana pun. Bila berlaku disasters ataupun berlaku bencana, kita harus sama-sama menyingsing lengan, saling bantu-membantu. Usai dah selesai benda begitu, nak bergaduh balik dari politik, laksanakan, tak ada masalah. Macam saya sekarang ni, saya tengok kalau Perdana Menteri itu betul, saya kata betul. Lepas musim banjir ni, kalau tak betul, kita balutlah. Apa ada masalah? Sebab kita mengamalkan demokrasi. Warga boleh mengutarakan pandangan. Kita ada kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan. Tapi ada had-had dia. Jangan kita sampai ke peringkat personal. Jadi saya haraplah pada sahabat saya, Tan Sri Noh, lerai-leraikanlah perasaan tu. Tak ada keberuntungan pun. Memang pun sekarang ni apa saja yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan, saya dah cakap berkali-kali dulu. Kalau kesilapan itu berlaku, suka tak suka, yang akan terpalit tentulah pada UMNO. Itu dari segi politik. Saya dah menyatakan lebih awal lagi. Sebab itu saya kata jalan penyelesaian nanti usai saja masalah banjir ini, kita adakan pilihan raya saja. Selesaikanlah, biarlah satu parti yang dilihat dominan supaya mudah. Ini sekarang ni nak buat keputusan begini, apa kata orang PBM, nak buat keputusan begini, apa kata warga PAS, nak buat begini, apa kata orang UMNO. Susah. Saya juga amat memahami sebenarnya. Bukan saya tak faham, saya dah bercakap berkali-kali bahawa Yang Amat Perdana Menteri juga dalam keadaan yang sangkap. Sakit perut saudara, macam orang cekik tulang. Itu bukan tulang ikan selangat saudara. Tulang ikan kurau, bunyinya besar kak, tercekik gitu. Nak ditarik keluar, tak boleh. Maka seperti di luah mati mak, ditelan mati bapak. Ini gambarannya. Jadi saya kadang-kadang bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri. Tetapi yang kita tuntut kepada Yang Amat Perdana Menteri adalah ketegasan beliau. You are the Prime Minister. Tegas laksanakan. Jangan fikir soal parti-parti lain. Sebab kalau apa saja yang anda lakukan demi rakyat, pasti rakyat akan beri teguh di belakang anda. Jangan fikir soal parti. Parti dah beri endorsement. Sepanjang persidangan UMNO, bahagian-bahagian dah bagi endorsement bahawa UMNO menyokong Perdana Menteri. Full stop. Jangan duk dengar cakap ini apik lempang ikan sepak kering tu. Dia orang semua ni mereka ada agenda politik. Jadi dalam keadaan begitu, saya tengok ada satu kiriman. Ini macam menyindir saudara. Saya perlu baca tapi saya lupa siapa yang menghantar. Dia kata bertuahlah rakyat Malaysia dapat para menteri yang baik-baik perkhidmatan mereka. Sungguh bijak Perdana Menteri memilih mereka yang berkaliber sekali. Ini adalah sindirannya. Warga menghantar kepada saya sindiran. Jadi mungkin disebabkan itu, maka Perdana Menteri dan para penasihat yang bijaksana juga. Jadi tak sia-sialah wang kita untuk dibayar gaji kepada mereka. Jadi ini luahan hati. Cara orang Melayu dia marah. Tapi dia tak adalah nak maki hamun. Tapi dia macam orang Melayu ni, dia menyedih. Semua orang tidak menyangka Selangor yang kaya raya itu akhirnya ditimpa musibah. Ini realiti. Kita pun hairan sepatutnya negeri Selangor yang punya peruntukan kewangan yang besar, pendapatannya berbilion-bilion, kenapa tidak diletakkan prioriti? Pertama sekali tentang soal tempatan banjir. Dulu pun memang ada masalah di Selangor ni. Tapi kita tak tahulah macam mana Menteri Alam Sekitar, dia tak serius menangani. Sebab di Selangor juga kita dapat sungai-sungai yang tercemar, di mana aliran air-air beracun dari kimia-kimia tu disalurkan masuk ke sungai, terus ke laut, akhirnya mengganggu dan mematikan habitan-habitan dalam sungai. Jadi sungai jadi kotor, jadi hitam, macam mana berlaku di Batu Pahat. Secara keadaan ini, bila alam sudah marah, maka bencananya pada manusia. Jadi sepatutnya pihak pimpinan negeri harus lepas ini lebih serius menangani masalah sistem peparitan. Begitu juga sistem tempatan banjir. Bersama-samalah menjalin muafakat dengan Menteri Pusat. Saya tahu sebab Menteri Pusat adalah dipimpin oleh
ini daripada parti PAS. Kita bila soal rakyat, kita tak boleh meletakkan kepentingan parti. Bila menyantuni soal rakyat, tak boleh. Jangan kita letakkan, ini orang ni orang PAS, ini orang UMNO. Saya tidak suka benda begitu. Kalau benda begitu berlaku, memang lumat saya balun. Sebab saya kata soal rakyat, jangan sekali-kali kita bermain dengan kehidupan rakyat. Saya akan cepat marah. Kerana saya merasakan apalah dosa rakyat. Hanya kerana anda berlainan ideologi politik, maka akhirnya rakyat yang menderita. Jadi macam Nadma tu, menteri dia memang daripada PBM yang melompat. Jadi saya tak tahulah kenapa berdalih-dalih. Akhirnya saya lihat sendiri, dapat mangsa yang meninggal dunia, dan mereka meninggal dunia dalam rumah sendiri. Air naik sampai ke atap. Saya sedih tengok tu. Jadi saya juga tengok pandangan daripada saudara Datuk Syuhami daripada Maran. Dia kata sekarang ni dulu bila Pantai Timur kena banjir, Selangor tak ada, Pelabuhan Kelang tak ada. Tapi sekarang ni tiba-tiba siapa menjangkakan? Memanglah Selangor ni berhampiran dengan laut. Pelabuhan Kelang, air yang turun daripada Sungai Gombak, bukan datang daripada bukit macam mana berlaku di Kedah daripada Gunung Jerai. Macam mana berlaku di Kelantan, air itu turun daripada sempadan daripada Thailand, ataupun kalau di Pahang turun daripada gunung menerjah ke bawah. Ya, jadi itu kerana mungkin perlakuan mereka yang tamak haloba melakukan penebangan kayu-kayu balak. Maka diseret sekali. Akhirnya sungai itu tepu. Berlaku tersekatan dan air melempah. Saya ingin menyarankan kepada Yang Amat Menteri Besar di Pahang, sila tangani masalah pembalak-pembalak ini. Dan Menteri Alam Sekitar mesti tegas. Jangan bermain dengan puak-puak yang hanya ingin mengaut kekayaan, yang tidak memikirkan soal rakyat. Itu sekarang ni, ya Datuk Syuhami. Memang sekarang ni kata Datuk Syuhami, beliau adalah ketua pada pengulu-pengulu dan ketua kampung satu Malaysia. Dia kata sekarang ini mentakap dan Temerloh adalah merupakan yang sedang teruk dilanda banjir. Dan musim tengkujuh sudah bermula. Sebab itu saya berpesan kepada warga di Pahang yang tinggal di persekitaran Sungai Pahang. Yang indah tu sebenarnya. Sekarang ni saya tengok gambar ni, ada di hadapan tu ada tulis Temerloh. Selalunya kita lalu nampak Temerloh. Sekarang ni yang Temerloh tu pun dah mula hilang. Rumah hilang. Macam mana di Bentakap, di Temerloh. Saya berharap sahabat saya Datuk Syakar Samsudin, tolonglah tangani warga. Jadi dalam keadaan begini, saya ingin berpesan juga, kalau boleh tak perlu kita hantar beras. Yang diperlukan oleh mereka yang terkesan oleh banjir ini, pertama-tama sekali adalah makanan. Macam mana kiriman daripada saudara-sahabat saya, saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan. Beliau adalah bekas pegawai keselamatan. Dia pernah berkhidmat di luar negara apa semua. Dia kata Angkatan Tentera kita mempunyai chefnya ada, boleh masak di lapangan. Jadi gunakanlah kemudahan yang ada pada pasukan tentera. Masak. Bila masak, kita berilah sama ada mereka yang berada di penempatan sementara, ataupun mungkin yang masih lagi tinggal di rumah, tapi nak masak dah tak boleh. Cuma saya berharap ya teman-teman, kalau anda tinggal di rumah ataupun kembali ke rumah nanti, pertama-tama sekali ya, pastikan tengok dulu wayar elektrik tu. Jangan ada yang nanti berlaku renjatan elektrik. Itu tak pasal-pasal kita menggunakan mount. Yang kedua, pastikan kayu-kayu ataupun atap kita tu, kalau dah retak apa semua, tengok, berhati-hati saudara. Mungkin kesan daripada banjir tu boleh rubuh. Dan pastikan anda pakai kasut. Serta tengok tempat-tempat kalau ada serangga ataupun ular ataupun lipan. Anak-anak jangan dibiarkan terus masuk rumah terus. Dan kalau anda mempunyai alat-alat elektrik, macam yang sentiasa terbuka ataupun switch sentiasa on adalah peti ais. Pastikan agar switch peti ais apa semua tu dah di off kan. Kalau tidak nanti aliran elektrik masih ada lagi. Begitu juga dengan gas. Ini pastikan wire gas tu, bila banjir berlaku, ada yang condong sana, tiba-tiba pergi ke dapur, buka, boom. Saya mengharapkan, saya sekadar ingin berpesan,
anggaplah ini pesan orang tua. Saya nak marah-marahlah pada saya. Tak apa. Biarlah saya membebel malam ini, bercerita demi keselamatan saudara. Sebab itu, saya ingin menyantuni juga pandangan sahabat saya daripada Pahang, Saudara Amy Sharif. Dia kata, inilah masanya sekarang ini, warga UMNO turun. Sama ada sabilnya ke, sama ada pemudanya. Saya dah beritahu beliau, pemuda UMNO memang dah deploy mengikut arahan daripada Presiden Parti, mengikut arahan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Memang sekarang ni pemuda, puteri, wanita telah pun berada di lapangan. Cuma kata Saudara Amy Sharif tadi, dia kata, jangan sekali. Betul juga tu. Jangan sangat sibuk-sibuk begini, sekali aja nampak muka. Lepas tu balik habis. Sebab ini harus ada urutan. Mungkin kali ini bawa makanan, keperluan, dan juga yang paling penting sekarang ni selimut, bantal yang dah basah habis. Saya yakinlah mereka yang berada di penempatan sementara tu tak ada selimut, tak ada pakaian, tak ada bantal, saudara, peralatan toiletry seperti Colgate, berus gigi, sabun nak mandi, kain basahan, maklum sajalah dah ramai begitu. Dan paling penting pelitup muka. Ini perlu disantuni. Dan untuk masa ini, saat ini masaklah. Macam mana kata Saudara Muhammad Azmi tadi, Angkatan Tentera juga mempunyai kelengkapan. Masaklah. Carilah upaya bagaimana kita membiayai untuk pengulu, wakil-wakil rakyat. Inilah masa anda menderma. Inilah masa anda yang berada di kawasan itu menjadi wakil pada rakyat itu, buat tindakan. Soal parti lain saya tak mau campur. Ini kata Saudara Amy Sharif, dia minta begitu. Dia minta jangan sekali, mesti ada urutan. Sekali turun, lepas tu 3-4 hari datang lagi tengok. Dan paling penting selepas, ini paling penting, selepas musim banjir, dah habis banjir, mentari dah bersinar kembali, rumah perlu dibersihkan. Itu yang saya semalam saya kata, siapa ada jet water untuk air tu, skopnya. Saya tengok ada kereta kiriman Saudara Jamil Idris dihantar pada saya tengok, saya sedih. Kereta tu penuh dengan slot. Nak buat macam mana? Ini takdirnya. Dan pihak pemuda juga perlu membantu mereka yang terkesan oleh banjir ini, sama ada macam mana nak mendapatkan dia punya claim insurans. Bimbinglah mereka. Sebab itu Palmerah kata semua orang mengamuk sekarang ni. Pakatan Harapan, Kerajaan Selangor tak turun membantu semua kawasan. Saya tidak mahu untuk blame Pak. Saya nampak sekarang ni Yang Muhammad Menteri Besar pun dah turun. Jadi kita berlapang dada, kita ucapkan mereka teruslah berusaha. Jangan saya dah kata saya tidak suka pada blame game. Bagi saya dalam saat ni rakyat perlu disantuni. Jadi dalam keadaan begini, terus terang saya nak bagi tahu anda, saya sebenarnya ingin kalau bahasa orang putih dia pakai salute to you. Saya angkat topi kepada warga Angkatan Tentera, warga bomber, warga Jepam, warga pasukan polis diraja, bahawa mereka lah orang yang merupakan frontliner yang berada di lapangan. Walaupun peringkat awalnya mereka ternanti-nanti apa arahan daripada NADMA. Itu yang kita blame lah luar ni, sebab saya kata akhirnya rakyat marah. Menteri menyemarakkan amarah rakyat. Kerana tidak ada arahan yang tuntas dan sebagainya. Tapi pasukan tentera kita, pasukan polis, pasukan bomber, saya tak tahu Kementerian Kesihatan ada tak ada. Saya dah minta kalau boleh. Tapi menterinya turun sekadar tengok gitu saja. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni pastikan ada pegawai-pegawai kesihatan, doktor-doktor deploy. Inilah masalahnya bila doktor pernah mogok. Sediakan ubat dalam keadaan sekarang ini. Kita perlukan selalunya dalam musim-musim begini, bila dah ramai berlaku sesama, berlaku batuk, pastikan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pasukan tentera, pasukan bomber, pasukan polis yang mereka tidak langsung memikirkan soal keselamatan mereka. Sebagaimana yang saya santuni, saya amat menghayati suci murni hati Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong, turun mengarung air. Tak ada peduli sama ada ular ke, tak ada protokol. Tapi menteri amat mengecewakan. Datang satu rombongan siap dengan fotografer, naik bot. Dia naik bot atau sampan itu bukan nak bagi bantuan.
Nak tengok. Kalau adalah orang yang mau dipindahkan, bukan boleh naik buat itu. Dah penuh, dah syarat dengan orang. Jadi bagi saya, mereka ini datang bukan untuk membantu. Kalau sekadar nak main dia, buat apa? Anda tidak ada keprihatinan pada rakyat. Nak tunjuk aku menteri keuangan, aku menteri itu, aku menteri ini. Tak payahlah membuatkan rakyat bertambah benci dengan sikap anda. Kasut pun tak basah. Sedangkan macam saya kata semalam, Agong begitu. Dan saya cukup terkesan bila saya lihat adanya gambar-gambar yang dikirimkan kepada saya. Dulu yang memulia Raja Permaisuri Agong masak di dapur istana untuk menghantar makanan. Inilah caranya, bukan hantar beras. Sekarang ni yang diperlukan adalah air minuman, air mineral botol-botol tu. Hantar. Dan makanan. Daulat tuanku, Patik sebagai hamba rakyat amat terasa kasih dan sayang ke bawah dulu Tuanku Agong yang sanggup mengarung air tanpa memikirkan keselamatan. Dulu Yang Memulia Raja Permaisuri Agong memasak sama ada untuk menghantar makanan kepada frontliner di lapangan ataupun mangsa-mangsa banjir. Tapi bini menteri mana? Kecuali itu hari kita tengok isteri Perdana Menteri je. Sari. Lepas tu tak ada urutan. Isteri menteri-menteri lain tak ada. Patut inilah masanya masaklah. Adakan perkumpulan, katanya ada bakti lah, ada itu, ada ini. Laksanakanlah. Dalam keadaan rakyat susah. Bukan rakyat sekarang ni tak perlukan. Tak ada perlukan apa-apa santunan. Yang mereka perlukan, mereka nak makan. I want to eat. Perut saya lapar. Rakyat akan marah bila perut mereka lapar. The people become angry when they are hungry. Ini yang saya harapkan. Sebab itu saya mengatakan, saya turut bersimpati bila dapat kiriman teman-teman daripada pasukan tentera, pasukan bomber. Dia kecil hati bila netizen mengecam mereka kerana lambat sampai dan sebagainya. Jangan salahkan. Mereka sentiasa berada di lapangan. Saya melihat. Kita tengok, nampak, bukan kita tak nampak. Mereka tidak memikirkan soal keselamatan diri mereka. Lihat sendiri macam mana mereka mengangkat mayat-mayat yang terapung. Kalau kita rasanya tobat, tak pegang kot, geli. Mereka ketepikan semua itu. Jadi janganlah kita kecam sebarangan. Saya bukan nak membela saudara, tidak. Tapi saya harap warga kita ni tahu menilai, tahu menghargai budi jasa orang. Sebab itu saya akan marah kalau pimpinan tidak reti menghargai budi jasa rakyat. Saat pilihan raya, kamu bagai nak rak. Bagai nak rak turun ke lapangan. Tapi bila berlaku bencana begini, kamu sedap-sedap minum kat hotel, makan dekat restoran besar, duduk di rumah dengan keluarga. Tapi bila datang pilihan raya, undilah saya. Saya adalah pejuang rakyat. Saya pesan sekali lagi, sediakan telur busuk lah orang macam ni. Sila dapatkan. Yang di luar negeri saudara. Sepatutnya macam Datuk Seri Najib. Berlaku je banjir walaupun tengah main golf dengan Obama. Bukan senang dapat date dengan Presiden Amerika. Dia balik terus santuni warga di Kelantan. Bukan saya nak puji pula, tapi itulah jasanya. Dan saudara lihat, Datuk Seri Najib turun ke lapangan tanpa rasa letih, tanpa rasa takut, tanpa ada protokol. Begitu juga Presiden UMNO. Kalau saya bercakap, nanti orang PAS marah kat saya. Bila saya bertanya, mana Presiden PAS? Mana dia pengurusi Majlis Pemulihan Negara? Daripada parti PBN. Yang rakyat nak tahu sekarang ni, kenapa tidak disantuni? Kenapa tak turun bersama? Bila saya bercakap benda begini kan, nanti orang kata saya kerja lain tak ada nak menyalahkan orang. Tidak, bukan saya nak. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim? Janganlah jaga kawasan di Pulau Dixon saja. Kawasan yang lain-lain juga. Deploy. Jangan waktu berkempen saja. Ini masanya. Saya kadang-kadang, sekarang ni saudara, ini musim monsun. Kena sentiasa bersiap sedia. Saudara. Dan hari ini, saya terima kasih pada Yang Amat Perdana Menteri. Beliau telah pun mengumumkan ada tambahan. Saya dengar tadi dan saya baca tulisannya. Okey, alhamdulillah. Ada tambahan bantuan kesan daripada banjir. Ini kepada mereka yang terkesan oleh bencana banjir. Kalau saudara duduk di Ipoh, buat apa nak minta? Tak payahlah. Negara ni pun bukan ada duit sangat sekarang ni, saudara. Kalau saudara tinggal di Petaling Jaya yang tak ada terkesan oleh banjir, tak payahlah menyebut. Yang di Pulau Pinang ke ataupun di Johor Bahru, ataupun di Kuantan kalau tak ada kena banjir. Apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri,
bahawa beliau telah pun mengarahkan agar Bank Simpanan Nasional, ini bank rakyat, bank negara kita, bank yang milik kerajaan, GLC. Dia kata bahawa mereka yang terkesan oleh banjir boleh buat pinjaman sejumlah RM5,000. Cuma persoalan pada saya, ini persoalannya yang Muhammad, yang rakyat minta bukan nak meminjam. Kita dah ada kita punya tabungan bagi mereka yang berkelayakan. Keluarkanlah, arahkan terus. Kalau yang Mak Muhammad boleh berbincang dengan Bank Negara, boleh berbincang dengan Menteri Kewangan, minta supaya Bank Negara buat kelonggaran kepada Bank Simpanan Nasional ataupun M-Bank ke, yang saya tahu M-Bank dah pun bersedia untuk memberi moratorium. Jadi yang Muhammad kata pinjaman moratorium selama 6 bulan. Rakyat bukan nak pinjam, rakyat ada simpanannya. Arahkan kumpulan wang simpanan pekerja untuk mengeluarkan wang mereka yang mempunyai, yang berkelayakan. Tak banyak mana pun RM10,000 secara tuntas one off. Kerana ini perlu penghidupan baru. Ni sekarang ni dah berhutang, ambil hutang lagi. Lepas nanti tahun depan hidup lebih susah lagi. Jadi kumpulan wang simpanan pekerja buat sedangkan mereka ada simpanan. Ini yang mengundang masalah, saudara. Ini apa? Bagi saya merasakan matlamatnya apa? Matlamat rakyat, mereka memerlukan supaya wang RM10,000 secara tuntas, one off, bagi mereka yang berkelayakan. Kalau mereka tak ada kelayakan, mereka tak ambil kisah pun, tak minta pun. Yang lain-lain dia minta bagilah 10%. Artinya simpanan masih ada lagi. Ini saat-saat mereka. Yang Muhammad kena lihat sendiri. Yang Muhammad sendiri turun macam mana rumah. Kalau rumah dah hanyut, kalau rumah dah air sampai ke atap, apa lagi yang ada? Kereta, nak di-repair lagi kereta, nak diperbaiki, nak bayar lagi macam mana? Bank akan tuntut. Okey, terima kasih mana-mana bank yang memberi moratorium. Kita cakap terima kasih, tetapi jangan lupa hutang tetap hutang. Jangan ditambah lagi hutang. Yang mereka ada simpanan itu, izinkanlah pengeluarannya. Itu saja. Saya dengar sedikit, Allah tak sentuh lagi. Jadi akhirnya rakyat kecewa. Rakyat jadi amarah. Keadaan ini tak selesai-selesai sampai bila? Sampai bila? Sebab itu saya agak, ni ada sahabat saya, Datuk Zaharin Mak Yassin, Sang Kelembai. Kadang-kadang dia balonnya saya juga, saudara. Saya tak kisah, tak ada masalah. Saya nampak culipannya agak menarik. Yang perlu kita tengok. Sebab saya kata kadang-kadang kita jangan tengok siapa yang bercakap. Kita kena tengok apa yang dimaksudkan, apa butirnya. Dia kata agak menarik menatap culipan. Saya culipan daripada Datuk Zaharin Mak Yassin yang mengatakan bahawa bencana banjir akhirnya memecahkan tembelang kerajaan keluarga Malaysia. Sebenarnya terbukti sekarang tidak ada kerjasama sama menteri, antara menteri daripada Barisan Nasional UMNO dengan menteri-menteri daripada Perikatan Nasional. Ini rakyat melihat yang nampaknya begitu. Tidak ada satu jalinan kerjasama. Malah menteri dari Perikatan Nasional ataupun PAS pun ikut senyap sunyi. Walhal dua menteri PAS yang menjaga alam sekitar dan air, menteri sumber asli dan tenaga sebenarnya harus berperanan dalam menangani isu banjir. Kerana menteri alam sekitar sudah boleh minta tolong kerahkan syarikat alam flora. Betul. Di bawah seliaan menteri alam sekitar iaitu syarikat alam flora. Boleh minta ini alam flora hantar lori untuk mengangkut sampah. Dan sekarang ni memanglah bila debris ataupun sampah sarap yang ada tu akan mengakibatkan bau busuk. Apatah lagi ada mayat-mayat begitu. Jadi ini membahayakan pada kesihatan rakyat. Jadi mintalah alam flora deploy. Dia alam flora punya banyak lori-lori sampah dan sebagainya. Jadi bolehlah minta sumbangan air mineral pula untuk diagihkan kepada mereka yang ada di PPS, iaitu syarikat yang membekalkan air. Ini mereka minta izin, minta lesen, minta permit, kita luluskan. Bila rakyat susah, mereka buat tak tahu. Ini sepatutnya menteri boleh. Gunakanlah dekri sebagai menteri. Itu pandangan beliau, saya rasa perlu disantuni. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang jangan tengok siapa yang bercakap. Lihat apa yang dilontarkan. Kemudian Menteri Sumber Asli juga boleh minta Tenaga Nasional Berat salurkan elektrik
di kawasan yang terjejas menggunakan generator. Betul. TNB ada generatornya, ada gensetnya. Minta TNB pulihkan lampu jalan supaya kawasan banjir terang di waktu malam. Ini pandangan satu, saya nampak benda betul. Kadang-kadang kita lepas pandang. Jadi menteri minta, ini keperluannya waktu malam pastikan lampu-lampu jalan itu terang benderang supaya dapat dikenal. Supaya tidak ada berlaku jenayah ke, supaya mereka nak pindah ke, nak keluar daripada kawasan, mereka nak mengarung air. Saya cakap terus terang, saya pun takut nak mengarung air, tambah-tambah lagi waktu malam. Tapi kalau dalam gelap gelita macam mana saya? Jadi apabila Menteri Pertahanan katanya melanggar arahan Menteri DJPM dalam soal operasi jiwa murni, akhirnya kita melihat tentera masuk. Sebab saya kata saya salute pada Panglima Angkatan Tentera. Bagi mereka adalah rakyat penting. Jadi dalam berlaku banjir 2021 ini, akhirnya membuka tembelang kedua-dua parti ini dalam kerajaan. Dia sebutlah ada beberapa nama dalam tu, saya tak nak sebutlah saudara, sebab ini bukan masanya untuk kita tunjal menunjal pada pimpinan saya. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan, ini paling penting pada rakyat sendirinya. Inilah masanya mereka menilai untuk kita mencari calon-calon pemimpin masa akan datang. Tak sah lah kalau saya tak buat pencerahan dari segi politik saya. Selepas saya bercakap soal banjir ini, inilah masanya kita mengenal pasti siapa sebenarnya pemimpin yang menyantuni rakyat. Calon-calon ini perlu dikenal pasti dan dipertahankan kalau masa mereka masih lagi berada di anjung kuasa. Kalau sekadar mereka membuat kenyataan yang bombastik, yang begitu retorikanya, akulah pemimpin, akulah yang pejuang bangsa, bolehlah sediakan telur busuk, saudara. Saya rasa pemimpin begini pun dia tak berani dah. Dia akan mainlah dalam media sosial saja. Dan kalau di kawasan anda lihat sendiri, anak muda mana yang benar-benar melaksanakan tanggungjawab, tugas dan berkorban untuk rakyat. Orang inilah yang perlu dicalonkan kerana dia dapat menjiwai. Sebab itu saya teringat kenyataan daripada Datuk Mat Hassan. Sebagai pemimpin, you mesti menjiwai, you mesti merasai apa yang dialami oleh rakyat. Sebab itu saya nampak Datuk Mat Hassan pun ganduk air. Bukan takut membasahkan kasut. Dia mengandung air, tengok. Kalau pun tak mampu untuk menghulurkan, ialah kalau dah kena sampai 40,000, mana nak cari duit? Nanti kalau bagi duit pula, nanti kata pula ini main politik wang. Dalam keadaan sekarang ni, mereka pun bukanlah sangat ada wang, bukan ada gaji macam Tok Mat Hassan, allowance ahli dewan negeri saja. Jadi tapi disantuni dan dicari upaya macam mana mengumpul makanan, dihantar. Saya juga terima kasih kepada tuan punya restoran Pelita. Ya, saya perlu sebut saya. Orang yang berjasa saya perlu sebut. Dia hantar makanan dah masak, murninya jiwa mereka. Begitu juga saya nampak ada sekumpulan anak muda India yang memasak, tapi sudah pula dipertikaikan. Macam saya tengok satu gadis dia pertikaikan, kita duk pertikaikan dalam keadaan darurat ni, halal haram. Apa hal? Betul juga kenyataan begitu. Saya kena ingat, di saat darurat segala-galanya dibolehkan. Kalau tak makan mati. Jadi soalnya kalau dia bagi ayam ke, dia bagi masakan apa, makanlah dulu untuk meneruskan kehidupan. Jadi saya harus berterima kasih pada warga India yang tinggal di, tak silap saya, di Shah Alam. Inilah ciri-ciri warga masyarakat Malaysia. Sebenarnya tak perlu nak kita nak dongengkan, tak perlu nak kita berretorika bahawa negara kita ini adalah negara yang menyantuni warga Malaysia. Warga Malaysia apa benda kalau pemimpin tak turun ke gelanggang, tak turun ke lapangan, nak basah kasut pun takut. Kalau pemimpin yang hanya sekadar naik bot ramai-ramai bila masa nak menolong. Sedangkan kita tengok mereka mengenepikan sama ada dia Melayu, dia Cina, dia India, siapa saja perlu dibantu, mereka bantu. Bawa makanan dengan penuh keikhlasan. Bukan sikit belanja tu. Kalau nak masak nasi, saya tengok satu puyuk besar. Belanjanya bukan sedikit. Tapi pengorbanan mereka tentulah nak bagi makan hari-hari, dia tak mampu. Jadi dia melakukan kalau orang sedikit. Inilah kita, bidalan Melayu kita mengatakan, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ada sama-sama merasa. Cuma sekarang ni jangan pemimpin asyik berretorik.
Asyik menyalahkan orang lain. Turun. Rakyat menanti sentuhan anda. Rakyat penuh pengharapan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Para pencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja menanti arahan Yang Amat Berhormat bagi tahu pada kumpulan wang simpanan pekerja mereka yang layak beri. Tak boleh bagi 10,000 pun, bagi 5,000 dulu. Tapi biar serentak untuk mereka nak memulakan. Yang Umat kena ingat, kalau rumah dah masuk air, habis. Katilnya rosak, peralatan dapur rosak, semua rosak. Mereka nak memulakan kehidupan. Jadi kalau kata okey, Bank Simpanan Nasional bagi pinjaman 5,000, tak ke mana? Dan akhirnya mereka meminjam lagi. Mereka berhutang lagi. Apakah kita mahu memastikan agar warga kita ini sentiasa dibelit oleh hutang? Ini saya mengharapkan dalam musibah banjir ini, inilah masa untuk rakyat melihat. Cuma saya tahu ramai rakyat kiriman daripada yang hantar pada saya, semua menzahirkan kemarahan mereka. Cuma saya kata, semarak amarah anda tu simpan dulu. Ada masanya. Ada masanya kita akan menyatakan pada mereka bahawa suara rakyat itu kuasa rahmat. Ada masanya. Ada ubi, ada batas. Ada waktunya nanti pasti akan kubalas. Jadi kita lihat mana pemimpin yang menyantuni rakyat, orang ini kita pertahankan. Mana pemimpin yang lebih bercakap pumpang, apa pun tak ada, orang ini perlu kita tepikan. Tak kisahlah dari parti mana pun. Ya, saudara, saya mengharapkan dalam keadaan sekarang ni, saudara Dino Bun musung KPI 90%. Ini Allah bayar cash katanya. Saya bersetuju. Saudara Zamri Sulaiman, menteri tak ada jaga rakyat. Jadi sebenarnya betul lah. Rakyat jaga rakyat, kita jaga kita. Saudara Mustafa Hamid overhaul kereta pun 2K. Bukan 2K saudara. Itu overhaul dengan seatnya, dengan bau busuk kereta, macam-macam lagi. Kita tunggu PRU nanti. Waktu begitu. Tapi janganlah pula saudara Sarjan Bogah kita tunggu ke PRU 15, ketepikan UMNO BN PAS. Habis macam mana PKR? Macam mana dengan Amanah? Datuk Mat Sabu pun saya tak nampak juga. Ala-ala sekali pun turun juga. Dan saya dah cakap bahawa kita ketepikan pemimpin yang penuh dengan retorika, yang mereka tidak menyantuni rakyat. Bagi pemimpin yang menyantuni rakyat, yang turun ke lapangan, yang membantu, inilah. Macam kata Datuk Mat Hassan tadi, saya kata tadi, bahawa seorang pemimpin, dia mesti merasai derita rakyat. Dia merasai apa yang ada pada jiwa rakyat. Itulah pemimpin. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhati-hati saudara. Sekian, terima kasih. Selamat malam.